Tanggal 21 Mei 2011, seluruh negara dikejutkan dengan berita paling menyayat hati apabila 16 orang penghuni rumah anak yatim At-Taqwa yang terletak di Hulu Langat terkorban dalam tragedi tanah runtuh. Kejadian yang berlaku sepantas kilat, tiada mangsa yang menyedari perubahan struktur tanah yang boleh mengundang bencana. 25 orang dilaporkan tertimbus dalam runtuhan tersebut, namun 9 orang dapat diselamatkan walau bagaimanapun mereka turut mengalami pelbagai kecederaan. Proses mencari dan menyelamat mangsa dibuat oleh mereka yang terselamat dan penduduk berhampiran kawasan ini sebelum ketibaan bantuan dari pasukan penyelamat. Operasi mencari mangsa yang tertimbus giat dijalankan pada malam hari kejadian. Satu persatu jasad mangsa yang tertimbus dapat dikeluarkan sehinggalah jasad terakhir yang ditemui sekitar jam 5 pagi. Suasana pilu dan menyayat hati mengiringi langkah pasukan penyelamat yang membawa setiap jenazah keluar dari kawasan tragedi untuk dihantar ke hospital. Berita tragedi tanah runtuh yang meragut 16 nyawa ini sampai ke pengetahuan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Baginda tuanku yang turut berduka cita akan tragedi ini telah sudi mencemar Duli untuk datang menziarahi mangsa-mangsa dan lokasi kejadian pada 23 Mei 2011, iaitu 2 hari selepas kejadian. Tragedi 21 Mei 2011 yang berlaku ini memberi hikmah yang besar buat anak-anak yatim di negeri Selangor. Hikmahnya ada, iaitu disebabkan insiden tersebut, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan telah menitahkan supaya kita MAIS menubuhkan satu organisasi yang khusus supaya mereka ini terbela, terjaga, mereka ini daftarkan, kita mempunyai data-data habis di MAIS. Melalui mesyuarat Majlis Agama Islam Selangor MAIS Bilangan 3 2011 pada 12 Jun 2011, penubuhan yayasan ini yang dinamakan Yayasan Islam Darul Ihsan setelah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Seterusnya pada bulan September 2011, Yayasan Islam Darul Ihsan mula mengambil tanggungjawab menjalankan peranan dan fungsi-fungsinya sebagai sebuah yayasan. Di sini peranan Yayasan Islam Darul Ihsan untuk memberi bantuan atau kelegaan awal kepada masa-masa tersebut. Sebenarnya itu merupakan fungsi utama Yayasan Islam Darul Ihsan dari segi memberi bantuan kepada masa-masa macam ini. Itu pertama. Kedua, seperti mana saya sebutkan awal tadi, pada 2014 Bakti Suci Holding telah yang sebelum ini menjalankan operasi pusat dialisis telah menyerahkan pada Yayasan Islam Darul Ihsan untuk menjalankan fungsi-fungsi dialisis atau fungsi-fungsi pengurusan pusat dialisis. Dan ketiga, pada 2014 juga pada 2014 pihak Majlis Agama Selangor telah menyerahkan fungsi anak yatim yang ketika itu di bawah Baitul Mal MAIS kepada Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadi lengkaplah orang kata fungsi Yayasan Islam Darul Ihsan untuk meliputi 3 perkara tersebut. Dalam tempoh 10 tahun, Yayasan Islam Darul Ihsan menjalankan amanah terhadap golongan sasar. Pelbagai perancangan masa hadapan telah dibuat bagi memantapkan lagi manfaat dari segi sumbangan yang diterima. Kalau kita lihat 5 tahun sebelum ini dia di mana, baru kita boleh tahu 5 tahun akan datang apa yang dia akan buat. Kita merancang untuk mendirikan sebuah kompleks anak yatim. Kalau lihat tadi 8,000 anak yatim tersebut dan 22 rumah kebajikan anak yatim, dari segi pembelajaran mereka agak tidak tersusun. Jadi di sini hasrat kami Yayasan Islam Darul Ihsan untuk mendirikan sebuah kompleks anak yatim bagi memberi pendidikan yang sempurna kepada anak-anak yatim ini.
Tapak kompleks asrama anak yatim ini merupakan sumbangan badan korporat yang sudi bersama Yayasan Islam Darul Ihsan dalam memastikan anak-anak yatim di negeri ini mendapat pendidikan yang sempurna. Kompleks atau tepatnya tanah anak yatim tersebut, rumah anak yatim tersebut telah diwakafkan oleh Center Spektrum Sdn Bhd di Pulau Indah, di mana dengan keluasan 3.47 ekar tersebut, pihak Center Spektrum telah mewakafkan tanah tersebut bersama RM 5 juta dan anggaran kos pembinaan jangka 11 juta, dan kita sekarang ni tengah mencari lagi baki 2.5 juta. Harapan saya kita ni YD ni boleh ke depan lagi. Sebenarnya banyak lagi fungsi-fungsi yang YD atau bantuan-bantuan yang YD boleh salurkan kepada masyarakat di luar sana. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Begitu juga tragedi tanah runtuh yang mengorbankan 16 nyawa 10 tahun lalu. Tragedi menyayat hati ini akhirnya menjadi titik tolak tertubuhnya Yayasan Islam Darul Ihsan yang banyak membantu masyarakat di negeri ini. Saya berterima kasih kepada Duli Yang Mulia Tuanku Tok Sultan dan juga kepada Duli Yang Mulia Teramat Mulia Raja Muda yang turut serta sangat terlibat di dalam memberikan bantuan, memberikan buah fikiran, menitahkan sesuatu program yang berkaitan dengan kebajikan, kepentingan anak-anak yatim. Dan saya harap program ini akan berterusan, sokongan daripada korporat akan berterusan, dan insya-Allah saya akhiri dengan ucapan selamat maju raya, selamat meraihkan ulang tahun yang ke-10 YD.